السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. أما بعد. Pertama sekali kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan pilihan daripada Allah untuk kita berbuat baik. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita ketenangan, yakni sakinah. Jika sakinah itu belum kita perolehi, maka mohonlah kepada Allah. Jalan sakinah itu terlalu banyak. Antara yang disebut oleh Allah adalah zikrullah, ingat Allah. Tetapi kalau dengan jalan zikir kita masih tidak tenang, maka carilah kesilapannya. Bukan salahnya pada zikir. Maka kita melihat apa silap aku. Maka jalan ketenangan itu bila kita selalu berada di majlis-majlis ilmu. Tetapi dengan majlis ilmu yang kita selalu hadir ini, hidup kita tidak boleh tenang juga. Maka carilah asbabnya. Maka dapat ketenangan itu dengan berada di kalangan orang-orang saleh. Kalau kita tidak mempunyai ketenangan, walau berada di dalam golongan dan kelompok orang saleh, maka cari asbabnya. Mesti ada asbab, mesti ada salahnya. Salahnya itu bukan pada orang saleh, salahnya itu bukan pada majlis ilmu, salahnya itu bukan pada zikir, salahnya itu pada diri kita sendiri. Maka cari kesilapannya. Apa yang menjadikan aku ini tidak boleh tenang, tidak tenang dalam hidup. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali, cari hati yang baru. Kalau kita dengan Quran kita tak tenang, dengan zikir kita tak tenang, Imam Ghazali kata carilah hati yang baru. Susah tuan-tuan, sebab kita tak mungkin dapat hati yang lain. Tetapi orang yang benar-benar inginkan kebaikan dan ketenangan, dia akan dikurniakan oleh Allah. Allah ingin melihat kesungguhan kita. Allah mahu melihat kehendak kita yang benar. Betul tak kita nak jadi orang saleh? Betul tak kita nak jadi hamba Allah? Ataupun kita ini hanya menginginkan Allah pada masa terdesak sahaja. Selepas itu kita buang Allah. Kita jangan macam tu tuan-tuan. Biar kita sentiasa merasakan akan
kebesaran Allah dalam kehidupan kita. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau tak silap saya, biarlah tubuh kita ini duduk di dalam dunia, tetapi hati kita sentiasa mengingati akhirat. Rasa kita bersama Allah. Jangan tubuh ini dalam dunia, hati pun dalam dunia, rasa pun rasa cinta dunia. Kita duduk di dalam dunia, tetapi biar hati kita ke akhirat. Rasa kita bersama Allah. Inilah orang baik. Inilah orang yang mendapat ketenangan. Inilah orang hebat. Walaupun di tengah-tengah dunia yang sentiasa menipu dia, hati dia tidak terganggu dengan dunia ni. Ini orang hebat, tuan-tuan. Bila kita nak jadi orang hebat? Kerana syurga ni tempat orang hebat. Syurga ni bukan tempat orang malas. Syurga ni bukan tempat orang yang berseronok dalam dunia ni. Syurga ni bukan orang yang menuntut kemuliaan dunia, kebesaran dunia, kemegahan dunia, langsung dia boleh masuk syurga. Tak. Syurga ni orang yang hebat di dalam dunia. Mana orang hebat? Di tengah-tengah orang buat jahat, dia mampu jadi orang baik. Ini orang hebat. Sekelilingnya orang jahat, dia mampu menjadi orang baik. Ini orang hebat. Orang lain mengingati akan dunia, tapi dia masih menuju kepada akhirat. Ini orang hebat. Orang lain sedang lupa kepada Allah, mereka ini hatinya masih tetap bergantung kepada Allah. Ini orang hebat. Ini yang dikatakan orang hebat. Orang-orang inilah yang akan masuk tempat yang hebat. Mana tempat hebat? Syurga Allah. Dalam dunia ni kita tengok orang yang kaya harta, kita pergi rumah dia bagaikan istana, kita dah rasa kagum, tuan-tuan. Kayanya. Itu baru sebesar zarah daripada syurga. Sikit sangat. Syurga tu tak dapat nak digambarkan dengan lisan kita ini. Cantiknya, hebatnya, nikmatnya, tidak ada kebosanan di dalamnya. Kalau nak ke sana, jadilah orang hebat. Kalau nak ke sana, nak duduk tempat di sana, buatlah perkara yang hebat. Mana perkara hebat yang saya nyatakan? Orang lain tengah tidur, kita bangun minta dengan Allah. Orang lain berseronok dengan nikmat dunia, kita alihkan, kita berseronok dengan nikmat akhirat. Inilah orang hebat. Inilah orang yang akan mendapat anugerah yang hebat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung kitab hikam kita, matan yang ke-13. Kaifa yushriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana akan terangnya hati seseorang bila mana gambaran dunia sedang berupa di dalam cermin hati dia. Macam mana hati kita nak bercahaya? Sebab hati kita ditutup dengan kegelapan dunia. Hati ni, tuan-tuan, kalau kita dulu-dulu kita pakai lampu yang ada cermin tu. Kalau cermin ni kotor, tuan-tuan, penuh hitam,
cahaya dia tak keluar. Sebab dia menghalang cahaya itu keluar. Sebab itu macam mana hati kita ini nak nampak perkara-perkara yang baik, nak tersentuh dengan akhirat, nak rasa akan terendah diri, hina diri dengan Allah, sebab cermin hati kita ini sedang kotor. Kerja kita kena bersihkan cermin hati ini. Cermin hati ini nak kena bersih. Jalan nak bersihkan zikir dan mujahadah. Zikir sahaja dia tak mampu membersihkan kotoran ini kalau tidak dengan mujahadah. Sebab itu, orang pernah tanya kepada saya, Ustaz, saya dah zikir tapi tak boleh buang marah. Saya dah zikir tapi tak boleh buang sayang dunia. Saya dah zikir tapi saya tak boleh buang ragu. Kena mujahadah, tuan-tuan. Jalan dia mujahadah. Kalau tidak melalui mujahadah, tidak melalui prosesnya, maka tatkala itu kita akan jadi besar diri. Besar diri ni nak kena mujahadah. Saya, tuan-tuan, sekadar bercerita. Masa seawal tahun 90-an, saya dah mengajar dah, tuan-tuan. Mengajar dah. Apa yang pernah saya buat? Saya pernah minta sedekah di tengah-tengah bandaraya, tuan-tuan. Minta sedekah. Dan duit sedekah itu bukan saya ambil. Saya akan masukkan di tabung masjid. Masa itu baru saya tahu malunya saya. Seorang ustaz bawa tin Milo pergi minta sedekah macam fakir miskin yang lain. Ada orang kenal saya, Ustaz, kenapa buat macam ni? Saya kata, saya nak buang besar diri saya. Saya nak kenal diri saya sendiri. Rupanya kita masih angkuh rupanya. Rupanya kita masih sombong. Rupanya kita masih lagi ada asbab untuk kita masuk dalam neraka Allah. Ego cakap orang putih, tuan-tuan. Sombong, bongkak, angkuh. Kita boleh nasihat orang lain, tapi kita tak boleh dinasihati. Ketika kita dinasihatkan oleh orang lain, hati kita rasa lain macam. Maknanya kita masih ada sombong. Kalau kita masih ada sombong, bermakna kita tak boleh masuk syurga lagi. Kerana orang sombong tak boleh masuk syurga. Kerana Nabi kata macam tu. Sehingga kita boleh buang sombong tu. Inilah yang dikatakan cermin hati yang masih kabur. Kerana bukan saja dunia ni yang kaburkan cermin hati kita. Sifat mazmumah yang bersarang dalam hati kita, dia tutup akan cahaya yang keluar, yang hendak keluar kepada zahir ini. Sebab itu, cahaya hati ini tidak akan terang selagi mana gambaran dunia ini sedang berupa dalam cermin hati. Sebab itu kita tak boleh khusyuk, tuan-tuan. Kenapa semayang tak khusyuk? Sebab dalam semayang pun masih fikir dunia. Jahat dunia ni, tuan-tuan, kita tak perasan. Dia kacau semayang kita. Padahal Allah sebut dalam Quran, sesungguhnya orang yang berjaya itu orang mukmin yang semayang dia khusyuk. Kenapa kita tak dapat khusyuk? Sebab kita tak berjaya bersihkan hati kita.
Kenapa perlu bersihkan hati? Supaya kita dapat rasa syariat yang kita buat ini. Sampai sekarang kita tak rasa sembahyang ni. Sampai sekarang kita tak rasa puasa ni. Sampai sekarang kita tak rasa bayar zakat ni. Kita bayar zakat, habis. Kita puasa, buka, selesai. Kita sembahyang, habis salam, selesai. Cuba tanya dalam hidup kita, di mana satu ibadat yang menjadikan kita tenang? Kalau kita resah, apa ibadat yang selalu kita tuju waktu itu? Kalau kita gelisah, apa ibadat yang selalu kita lakukan waktu itu? Apakah semayang ni jadikan kita tenang? Apakah baca Quran tu jadikan kita tenang? Ini yang dikatakan dunia yang tipu kita daripada mula sampai nak mati. Sampai nak mati, tuan-tuan. Sampai sakaratul maut. Sampai nyawa, sampai dia gara-gara. Sampai dia gara-gara ni, dia nak tipu lagi. Sebab itu, kita boleh lupa rakaat semayang. Kita lupa sebab apa, tuan-tuan? Sebab akal kita masih fikir dunia. Fikir kerja, fikir perniagaan, fikir urusan hidup. Masa tu kita sedang berhadap dengan Allah. Tetapi persoalan dia begini. Kenapa sampai sekarang, macam saya dah umur 54 tahun, kenapa saya tak berjaya sampai sekarang? Saya tak berjaya dalam semayang, saya nak buang dunia. Tuan-tuan, 54 tahun bukan masa yang pendek tau. Kita gagal buang dunia walaupun dalam semayang. Apa lagi kita nak buang dunia di luar semayang. Dalam semayang kita gagal buang dunia. Macam mana kita boleh buang dunia di luar semayang? Betul kata Imam Ghazali, sakitnya mati ni tadi kerana kita ni tak nak lepas dunia. Tu yang buat sakit mati. Kita tak nak keluar. Malaikat tarik roh kita ini sehingga putus urat-urat yang ada pada tubuh. Kita tak nak keluar. Betul, orang mukmin ni bukan tak sakit. Nabi kata macam rambut yang ditarik daripada tepung sebab dia redha nak balik. Diikut dia. Kalau kita gagal, tuan-tuan, persoalan dia begini. Kalau dalam sembahyang kita masih tak mampu buang dunia, bermakna kita tak mampu buang dunia ini di luar sembahyang. Kalau kita masih gagal, bermakna kita antara orang yang mati sakit. Kita tak nak mati dalam keadaan sakit. Kita nak mati seperti mana yang Nabi sebut. Rambut yang ditarik daripada tepung. Tepung tak terusik pun. Tak terkesan pun. Ini yang kita mahukan. Sebab itu kita kena melalui proses ini. Proses ini besar. Proses ini kena kita lalui. Proses ini kena kita dipimpin supaya kita dapat seperti mana yang diperolehi oleh kekasih-kekasih Allah. Ini yang kita mahukan, tuan-tuan. Ketahuilah bahawa hati itu rahsia yang seni. Hati ini benda seni, unik hati ini. Hati ini tempat rasa, tuan-tuan. Tempat rasa. Kalau pada zahir anggota
Rasa pahit, manis, masam, kelat, tawar pada lidah. Rasa tu tak pakai. Sebab dia sekadar menyedapkan kerongkong kita. Hati ni dia tempat rasa segala-gala. Sedih, gembira, marah, sayang, benci, semua kat sini. Apa kesannya? Kesannya kita akan dapat rasa tenang, bahagia kat sini. Benda ni seni dan besar tuan-tuan, tapi orang biarkan benda ni. Orang tak nak peduli pun benda ni. Orang tak kisahkan pun benda ni, iaitu hati ni. Orang biarkan. Orang sibuk. Kenapa aku jahat? Sebab sininya jahat. Kenapa aku pemarah? Sebab sininya pemarah. Kenapa aku benci orang? Sebab sininya benci orang. Kenapa aku sombong? Sebab sininya sombong. Sininya sombong. Keluarlah perkataan yang sombong, tangan yang sombong, kaki yang sombong. Semua perkara yang keluar daripada tubuh badannya. Kenapa aku tak bolehnya dengan ibadah Allahu, dengan agama sini? Lepas itu kita tak ada rasa keseronokan itu. Sebab sini. Hati yang penuh dengan dunia, dia akan heret bawa semua yang zahir ini pada dunia. Hati yang diselaput dengan dunia, dia akan bawa semua perkara dunia. Mulut kita cakap dunia, mata kita cakap tengok dunia. Semua perkara ini dia bawa kita ke arah keduniaan. Sebab kat sini penuh keduniaan. Sebab itu hal syariat pun dibawa kepada dunia. Semayang syariat kan? Tapi dia bawa dunia juga. Allahu Akbar. Dipikir dah macam-macam. Seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali dia sebut. Ni pada tasawufnya. Khusyuk ni masuk satu rukun semayang. Pada fiqahnya tak masuk. Kenapa Imam Ghazali masukkan? Khusyuk ni salah satu daripada rukun semayang. Kita semayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Mulut kita ni baca Fatihah, baca surah, tapi hati kita tengah fikir dunia ni. Agak-agak Allah tahu tak? Yang kita buat ni, agak-agak Allah tahu tak apa yang sedang kita buat? Jawapan saya dan jawapan tuan-tuan, kita akan kata Allah tahu. Kalau Allah tahu kita buat macam tu, Allah terima tak? Pada fiqah dia sah tak? Fiqah dia sah. Sebab kita ada Fatihah, cukup syarat, syarat sah, syarat wajib, rukun dia cukup semua. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Terima bab lain. Pada fiqahnya sah. Yang terima ibadat ini adalah Allah. Sebab itu, kita tak dapat macam yang Allah sebut dalam Quran.
Inna salata tanha, kan? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semayang tu dia dapat cegah daripada fahsyak dan munkar. Makin kita semayang, kita makin jadi orang baik. Kenapa kita tak boleh jadi orang baik? Kita dah semayang 54 tahun. Aku dah semayang 54 tahun, kenapa aku masih pemarah lagi? Aku dah semayang 54 tahun, kenapa aku sayang dunia lagi? Aku dah semayang 54 tahun, kenapa aku tak boleh percaya dengan akhirat lagi? Aku dah semayang 54 tahun, kenapa aku tak boleh percaya dengan alam kubur lagi? Aku dah semayang 54 tahun, kenapa aku tak boleh jadi orang baik lagi? Aku dah semayang 54 tahun, kenapa aku tak boleh ikut apa yang Nabi suruh lagi? Ini yang kita kena ambil berat, tuan-tuan. Kita belajar ilmu tasawuf ni bukan nak jadi alim, bukan nak jadi orang sufi, tak. Oh, saya dah khatam kitab hikam ini, baguslah, pandainya kamu. Orang pandai bukan orang itu, Allahu. Orang pandai, orang yang melakukan ibadat, lalu ibadat ini menjadi hubungan dia dengan Allah, ni orang pandai. Dia orang pandai, tuan-tuan. Bukan orang pandai, orang yang banyak tahunya. Dia orang pandai. Itu Nabi sebut orang pandai ni orang selalu muhasabah diri. Ketika dia nampak kesilapan dia, aib dia, dia betulkan diri dia. Dia bukan betulkan diri orang. Dia betulkan diri dia. Aku dah nak balik jumpa Allah, tetapi aku masih gagal perkara ini. Dalam semayang lagi, aku masih lagi memikirkan hal dunia. Sebab itu aku tidak berjaya di luar semayang. Itu tarbiyah salat ini menjadi salat, tidak menjadi tarbiyah kepada kita. Kita cuma semayang 1 hari 5 waktu, tetapi kita tak boleh mendapat tarbiyah daripada semayang. Dalam semayang, kalau kita cakap benda selain daripada semayang, berkata perkara yang selain daripada semayang, batal semayang kita. Saya takut dan tuan-tuan pun takut. Saya nak cakap benda lain tak boleh, takut. Saya kata apa? Saya kata batal semayang saya kalau saya cakap perkataan-perkataan yang selain daripada semayang. Kenapa di luar semayang kita berani berkata perkara yang tidak diperintahkan oleh Allah? Allah kata jangan. Kita buat juga. Allah kata yang ni tak boleh cakap. Kalau cakap nanti aku seksa. Kenapa kita buat juga? Jadi semayang ini hanya jadi semayang pada kita. Maka seperti yang Nabi kata, as-salatu imaduddin, semayang itu tiang agama. Jadi agama pada diri kita tidak tertegak, tidak menjadi imad. Agama dalam diri kita runtuh, tuan-tuan. Kalau tertegak, benda yang tegak ni nampak tak, tuan-tuan? Nampak. Syiar itu nampak. Tapi orang tengok kita, orang tak nampak kita sebagai orang Islam yang membawa Islam. Orang tak nampak kasih sayang yang Nabi kata Islam ini kasih sayang. Orang tak nampak syiar itu tak ada, tuan-tuan, pada kita. Bermakna kita tak berjaya lagi. Tuan-tuan, kalau dah umur macam ni tak berjaya lagi, susah kita. Kalau dah umur macam kita ni, kita tak berjaya lagi, malang dan celakalah kita. Dunia kita berjaya tak? Kita berjaya. Dunia kita berjaya. Kita ada rumah, kita
kita ada kereta, kita ada harta sikit-sikit, tapi kita tak berjaya jadi orang mukmin yang Allah hendak, kita tak berjaya jadi orang Muslim yang Allah hendak. Allah Ta'ala menaruhkannya hati bagi manusia di dalam dadanya pada sebelah lambung kiri. Itu orang selalu pegang sini. Betul, kalau kita zikir pun kita selalu pandang sini kan. Tahlil pun pandang sini. La ilaha illallah. Ya. Kalau kita sebut Allah pun kita selalu letak kat sini. Allah, 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 Allah. Sini. Sini. Bila sini ni tidak lupa Allah, terus dia tembak pada akal kita. Akal kita pun sentiasa mengingati Allah. Itu kuliah kita bulan lepas, zikir dan fikir selari. Sebab itu ulama dia sebut, tuan-tuan, kita selalu ingat dosa yang zahir, tapi kita tak pernah dan jarang sekali orang nak minta ampun dosa batin. Ya Allah, ampunkanlah dosa ego aku ni. Ya Allah, ampunkanlah dosa riak aku. Ya Allah, ampunkanlah dosa ujub ni. Ya Allah, aku selalu herankan diri aku. Akulah baik, akulah ahli syurga. Ya Allah, ampunkanlah dosa yang aku pernah tak redha dengan takdir Engkau. Ampunkanlah dosa yang aku kadang-kadang tak sabar, ya Allah. Malam-malam bangun, tuan-tuan, cakap dengan Allah. Cakap dengan Allah. Zikir. Zikirlah, tuan-tuan, malam-malam. Ya Tawwab, tub alaina warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab, tub alaina warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab, tub alaina warhamna wanzur ilaina. Malam-malam bangun, minta dengan Allah. Cakap dengan Allah macam tu. Minta dengan Allah. Apa kita minta? Ya Tawwab, wahai Zat yang maha menerima taubat. Tub alaina, terimalah taubat aku.
terimalah taubat kami ya Allah, warhamna, tolonglah kasihani kami, wanzur ilaina, tolonglah tengok kami ya Arhamar Rahimin, pandanglah wajah kami, tengoklah muka kami ni. Maksudnya, berilah rahmat-Mu atas kami. Dosa kita banyak, tuan-tuan. Dosa kita yang tersembunyi, yang nampak, yang tak nampak. Dosa ego ni tak nampak, tapi dia dosa. Dosa rasa baik ni tak nampak, tapi dia dosa. Dosa rasa kita bagus daripada orang lain tak nampak, tapi kita pernah buat. Saya pernah buat, tuan-tuan. Kita rasa kita lebih baik daripada anak kita. Kita lebih baik daripada adik-adik, abang-abang kita. Kita tak perasan yang kita tu adalah satu dosa yang telah kita lalui puluhan tahun. Itu belum dosa yang lain, tuan-tuan, dosa badan. Ada orang yang dalam hidup dia tinggal semayang, dosa itu. Dia pernah berzina, dia pernah minum arak, dia pernah buat perkara-perkara yang Allah haramkan. Mungkin kita tak pernah lalu zaman itu. Tapi jangan lupa, kita pernah sombong, tuan-tuan. Kita pernah ujub, kita pernah riak. Kita pernah berada dalam dosa batin ini. Tapi kita tak pernah minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita terlalu sombong dengan Allah. Jangan kita rasa selesa. Kerana apa, tuan-tuan? Kita akan tahu, saya akan tahu tempat saya. Masa bila? Masa sakaratul maut nanti. Baru saya tahu tempat saya. Tuan-tuan pun akan tahu tempat tuan-tuan bila nyawa sampai sini. Lalu dekat dua kening ini roh ini lalu sampai sini, baru kita tahu. Rupanya aku masih tak boleh keluar dari neraka Allah. Tapi dah duduk dekat sini, roh tuan-tuan tak pakai lah. Dah tak boleh kan? Dah tak boleh. Jadi ada masa ni, saya ada masa sikit, tuan-tuan ada masa sikit, kita perbaiki diri kita. Kita perbetulkan kesilapan kita. Kita sebenarnya nak jadi orang baik. Tuan-tuan, percayalah, kalau kita bersungguh-sungguh menuju ke arah perkara tersebut, Allah akan ubah seluruh kehidupan kita. Hidup kita akan tambah baik. Semuanya akan diselesaikan oleh Allah. Percayalah, tuan-tuan. Percayalah. Percayalah. Kerana ini yang dilalui oleh ulama-ulama terdahulu. Mereka melaluinya dan mereka berjaya melaluinya. Kenapa mereka berjaya? Sebab mereka bawa hati yang terlalu rendah dengan Allah. Mereka bawa dengan hati yang terlalu rendah, tuan-tuan. Tawaduk mereka ini terlalu tinggi. Tuan-tuan, sebenarnya tak turun tempat kita kalau kita makin tunduk dengan Allah, kita makin tundukkan diri kita. Tak jatuh tempat kita, percayalah. Takkan hilang tempat seorang ayah kalau kita rendah diri dengan anak-anak kita. Percayalah. Percayalah, tuan-tuan. Saya selalu minta maaf dengan anak-anak saya, tuan-tuan. Tempat saya sebagai seorang ayah tak jatuh. Mereka tinggikan saya lagi. Tempat saya tak rendah, tuan-tuan. Pada anak-anak saya dan pada mata anak-anak saya, tempat saya tidak direndahkan. Mereka semakin meninggikan tempat saya. Walaupun saya kerap meminta maaf pada anak-anak saya.
Saya selalu minta maaf pada anak saya. Saya minta maaf, ayah minta maaf ya, ayah minta maaf. Kerana janji Nabi macam tu. Nabi kata, siapa yang merendahkan dirinya, semakin dia rendahkan dirinya, tempat dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Takkan kita tak percaya apa yang Nabi cakap, tuan-tuan? Takkan kita tak percaya apa yang Rasul cakap? Dan Rasul ini tidak pernah bohong kita. Ia segumpal daging menempati kenderaannya, dan tiap-tiap anggota jasad itu askarnya, dan hati itu raja baginya. Kalau hati kita rosak, mulut kita rosak. Kalau hati kita rosak, tangan kita rosak. Kalau hati kita rosak, kaki kita rosak. Kalau hati kita rosak, telinga kita rosak. Yang paling takutkan, bila hati kita rosak, hubungan kita dengan Allah rosak, tuan-tuan. Kalau kita tak berhubung dengan Allah, macam mana? Bila hati kita rosak, hubungan kita bukan dengan manusia je rosak. Hubungan kita dengan Allah rosak. Rosak. Kita dengan Allah tadi tak ada apa-apa, tuan-tuan. Jadi tak ada apa-apa. Tuan-tuan, kenapa orang kafir ni dia boleh lawan Allah? Orang kafir ni dia boleh hina Allah. Orang kafir dia tak nak percaya Allah. Dia tak nak beriman dengan Allah, tapi dia tahu yang Allah ni ada. Sebab hati dia rosak. Jadi dia tidak ada hubungan dengan Allah. Petok ulama ini, dia suruh kita banyak sebut nama Allah. Belajar sebut nama Allah. Latih hati kita sebut nama Allah. Dia suruh hidupkan hati kita dengan menyebut nama Allah. Allah, 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 sehingga terhubung kita dengan Allah. Macam mana terhubung ni, tuan-tuan? Mesti ada tanda. Mesti ada tanda. Salah satu yang disebut oleh ulama, tandanya saat perkara itu kita melakukannya dan ia terhubung terus kepada Allah, akan keluarlah manik-manik yang suci daripada celah air celah mata kita. Masa tu, tuan-tuan, cubalah. Saya cuba, tuan-tuan cuba. Saya pun tak dapat lagi benda ni, tuan-tuan. Saya tak dapat lagi benda ni. Masih lagi rasa kosong. Saya tak mampu lagi nak dapat benda ni sebab saya bukan orang baik. Tuan-tuan, benda inilah satu kenikmatan tatkala kita terhubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita salat, dan salat ini menjadi penghubung kita dengan Allah, maka kita akan dapat sakinah di dalam salat. Waktu kita menyebut nama Allah, waktu itu ia menjadi penghubung antara kita dengan Allah. Maka tatkala kita menyebut Allah, kita akan jadi tenang. Orang tenang ni bukan tak ada masalah, ada. Tapi dia tetap tenang. Ni hebat, tuan-tuan. Kalau nak duduk tempat hebat, jadi orang hebat. Bagi raja itu ada dua muka.
Satu muka ia menelek kepada dirinya dan kepala segala askarnya. Satu muka lagi ia menelek kepada Tuhannya. Diri kita ni, satu dia akan tengok jasad. Satu tempat ia memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati kita ini apabila sentiasa memandang kepada Allah, tubuh kita ni sentiasa dipimpin. Kita nak buat jahat, kita takut, kita nak cakap benda jahat, kita terfikir, kita hati-hati. Kita nak buat benda jahat, kita terfikir. Kita nak jadi orang jahat, kita terfikir. Bila kita nak marah saja, maka cepat datang hidayah daripada Allah. Kerana hati kita sentiasa mengingati Allah. Bila kita nak sombong saja, terus dapat hidayah daripada Allah. Aku silap ni. Bila kita nak riak saja, terus dapat daripada Allah. Aku silap ni. Bila kita nak dengki saja, terus kita dapat teguran daripada Allah. Aku dah silap ni. Kita nak buat sesuatu, terus dapat hidayah daripada Allah. Kalau aku buat macam ni, ini akibatnya daripada sudut agamanya. Macam tu tuan-tuan. Tapi bersihkan dulu sini. Belajar tuan-tuan. Malam-malam, tuan-tuan bangun, tuan-tuan baca zikir taubat tadi. Belajar baca zikir taubat tadi. Duduk, baca. Ya Tawwab, tub alaina warhamna wanzur ilaina. 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 Kita minta dengan Allah. Ya Allah, boleh tak Engkau ampunkan dosa aku? Kita cakap dengan Allah setiap malam. Boleh tak Engkau ampunkan dosa aku? Sebab aku balik, aku tak nak bawa dosa, Ya Allah. Aku tak nak mati bawa dosa, Ya Allah. Aku tak nak mati bawa dosa. Aku tak nak mati bawa bekal dosa. Aku tak nak mati bawa benda salah. Sebab benda salah ni diperiksa. Kalau kita pergi luar negara, kita buat benda salah, takut tak tuan-tuan? Sebab immigration akan periksa. Ya Allah, kalau ada benda salah yang aku bawa, nanti malaikat Engkau akan periksa. Ni salah, nanti aku kena tangkap. Bila aku kena tangkap, aku akan masuk penjara, Ya Allah. Penjara yang akan aku masuk ni, penjaranya penjara Engkau, iaitu neraka Engkau besok. Boleh tak Engkau ampunkan dosa aku? Aku tak nak balik, aku tak nak mati bawa benda salah. Apa benda salah tu? Mengumpat benda salah, dengki benda salah,
Sombong benda salah, ujub benda salah, dosa tu benda salah. Boleh tak kita minta dengan Allah, aku tak nak bawa balik benda salah, ya Allah. Tuan-tuan, sebab kita balik ni tak balik lagi sini. Kita balik, dah tak balik lagi sini dah. Sebab kita balik terus. Malam-malam belajarlah. Saya belajar, tuan-tuan belajar. Saya suka cerita, sebenarnya bila saya mengajar ni tuan-tuan, saya bawa diri saya sebenarnya. Saya bukan nak ajar tuan-tuan. Saya nak ajar diri saya yang terlalu sesat. Jauh saya sesat menyimpang. Tapi alhamdulillah tuan-tuan ada di hadapan saya. Saya macam dapat satu garis panduan untuk saya balik semula ke pangkal jalan. Sebab itu tuan-tuan, maka muka yang awal itu tertera dalam mata segala rupa alam ini. Dan mata hati itu pula adalah akal. Sebab itu kalau ilmu, akal mengatasi ilmu, habis kita tuan-tuan. Sebab kita akan ikut nafsu kita. Biar ilmu kita ini mengatasi akal. Ilmu kita yang bagi panduan. Yang ni kau jangan buat, yang ni salah. Yang ni kau jangan buat, salah. Tuan-tuan, pernah tak kita rasa kita sakit tu macam nak mati dah? Kadang-kadang kita cakap dengan anak-anak kita kan, ayah rasa macam tak lama ni. Tapi bila Allah segarkan kita balik, tuan-tuan, kita lupa saat itu. Saat tu kita lupa, tuan-tuan. Ketakutan itu kita lupa. Tuan-tuan, bila satu sakit yang menjadikan kita selalu fikir, aku mati, aku mati, aku mati. Itu belum betul-betul mati tau tuan-tuan. Kita dah rasa takut. Macam mana waktu mati itu takutnya. Kan masa kita sakit tu kan, kita fikir, aku mati, aku mati, aku mati, aku nak mati, aku nak mati ni. Aku dah nak mati ni. Kita takut kan, rasa takut kan, takut tu. Cuba kita fikir macam mana keadaan mati itu. Ketakutan pada waktu mati itu sebenarnya lebih takut daripada itu. Itulah yang kita akan tempuh. Saya tempuh, tuan-tuan tempuh. Tapi kalau kita mati besok, kita tak bawa apa-apa, macam mana? Sembahyang sunat tak bawa, zikir tak bawa, baca Quran tak bawa, sembahyang tak bawa. Kenapa Ustaz sembahyang tak bawa? Sebab sembahyang kita Allah tolak, macam mana nak bawa? Sembahyang kita Allah tolak. Kita tak jadi orang baik pun dengan sembahyang ni. Kita puasa tiap tahun, tapi lepas puasa kita jahat balik. Betul lah Nabi cakap, ada orang puasa, dia cuma dapat lapar dan dahaga. Dia tak dapat takwa. Lepas puasa, kita gila dunia balik. Masa puasa, kita buang dunia. Kita buang makan, kita buang semua. Tapi, lepas habis puasa, kita gila dunia balik. Kita gaduh pasal dunia lagi, kita sembang pasal dunia lagi. Allah. Dah 55 tahun ni, kalau 55 tahun, kalaulah saya puasa umur 5 tahun. Dah 50 tahun saya puasa. Tapi saya tak berjaya jadi orang baik. Macam mana? Kan
Kita dah dengar ceramah puasa, kita pun dah puasa. Kan kita dengar ceramah puasa, kalau kita tengah puasa, orang marah kita, orang apa kita cakap apa? Ana saimun, aku puasa ni. Dah 50 tahun puasa, kenapa tak boleh tahan macam tu? Geram lagi dengan orang. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh ana saimun seumur hidup? Saimun ni apa? Aku sedang tahan nafsu aku ni. Bukan Ramadan saja kena tahan nafsu. Kita kena tahan nafsu kita, kawal nafsu kita sampai mati. Sebab nafsu ini duduk kat badan, dia tak keluar-keluar. Bulan Muharram ni pun ana saimun. Orang marah kita, orang khianat kita, ana saimun. Kenapa aku nak jadi ana saimun sepanjang hidup? Sebab Allah kata la'allakum tattaqun. Kalau engkau berjaya, ana saimun, aku angkat tempat engkau jadi orang bertakwa. Kan la'allakum tattaqun, kita tengok dalam Quran, mudah-mudahan kamu semua yang puasa ni jadi orang yang bertakwa. Tak nak ke jadi orang takwa? Rugilah kalau tak nak jadi orang takwa. Sebab orang takwa, Allah selesaikan masalah. Orang takwa, Allah bagi rezeki kat dia. Allah selesaikan masalah rezeki dia. Orang takwa, Allah bagi dia syurga. Orang takwa, Allah bagi dia ketenangan. Orang takwa, Allah tak telanjangkan dia besok di padang mahsyar. Orang takwa bi ghairi hisab. Orang takwa meniti titian sirat macam kilat. Orang takwa dapat minum daripada telaga Haud, telaga Kausar yang bagi minum tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak mahu ke tuan-tuan dapat benda-benda tu. Saya tak peduli ke dengan perkara-perkara itu. Saya tak teringin ke dengan perkara-perkara tersebut. Tuan-tuan, saya dan tuan-tuan akan ke sana dan lalu tempat-tempat tu. Percayalah. Mata hati ini pula akal. Selama akal itu masih dibalut dengan penutup alam ini, maka hati itu ditawannya. Kalau hati kita penuh dengan dunia, tapi kita habis-habis lagi tuan-tuan, hati kita kena tawan. Macam orang tak ada hati. Kan sekarang tuan-tuan, apa yang manusia buat, masyarakat buat di sekeliling kita macam orang tak ada hati. Anak boleh bunuh mak. Tuan-tuan, kalau orang ada hati, anak ni tak sanggup bunuh mak dia. Kalau orang ada hati, anak ni tak sanggup maki ayah dia. Kalau orang ada hati, kita tak sanggup maki kakak abang kita dan adik-beradik kita kalau kita ada hati. Kan orang kata, kau tak ada hati perasaan ke? Hati kau mana? Rupa hati kita sedang ditawan. Siapa yang tawan hati kita? Dunia. Seorang anak sanggup bunuh mak dia sebab duit, sebab harta. Kita sanggup bergaduh. Kita sanggup lepaskan adik-beradik kita untuk kita genggam dunia ni. Tapi ingatkan, sampaikan satu masa kita dah tak kuat nak genggam.
Saya tak kuat nak genggam, tuan-tuan pun tak kuat nak genggam. Ya tuan-tuan, saya sekarang kalau genggam kuat, dia shaking, goyang. Lepas tu saya tunjuk dengan tuan-tuan. Saya pun tak kuat nak genggam. Sampai satu masa kita takkan kuat genggam ini dan kita akan terlepas. Dunia yang kita sayang-sayang ni, yang kita bergaduh-bergaduh ni, satu hari kita tak kuat, nak pegang duit pun tak kuat tuan-tuan. Kita akan lepaskan semuanya sampai satu masa. Kita akan lepaskan semua ni, kita dah tak kuat nak pegang. Sampai masanya, tunggulah masa tu. Bila masa tu, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kita tak mampu dah nak genggam ni semua. Ni Allah bagi tahu kita, tangan kau dah tak kuat dah. Lepaskanlah, belajarlah lepas. Belajarlah lepaskan benda-benda tu. Mata kau dah tak nampak, kau nak baca pun dah pakai cermin mata ni. Saya kalau tak pakai cermin mata ni tuan-tuan, saya tak nampak muka tuan-tuan sebenarnya. Saya tak pakai cermin mata ni. Cermin mata jauh. Cuma saya nampak tubuh badan tuan-tuan je. Kenapa Allah dah tutup dah, kaburkan mata kita? Allah suruh kita pandang akhirat. Engkau dah puas dah pandang dunia. Aku tariklah pandangan kau. Kau kan dah puas pandang dunia, pandang itu, pandang ini, pandang itu. Kau belajarlah pandang akhirat. Belajarlah tengok syurga, tengok neraka, tengok kubur. Belajarlah. Tapi tuan-tuan, apa yang Allah tarbiyah kepada kita, kita buat tak tahu aja. Betapa kerasnya hati kita dengan tarbiyah daripada Allah. Betapa kerasnya hati kita apa yang Allah didik kita dengan kehidupan ini. Tuan-tuan, jangan kita terlalu berdegil dengan Allah. Kerana semua orang akan melalui peristiwa-peristiwa dan alam yang telah ditetapkan oleh Allah. Hingga apabila dihilangkan penutup daripadanya, hilanglah tambatan pada akal itu. Dan zahirlah asar. Dan bercahayalah segala cahaya. Bila penutup tu hilang, barulah kita nampak tuan-tuan semua benda. Apa yang tutup kita, inilah dunia ni. Urusan dunia ni yang tutup kita. Maka ia menelik dengan nurnya yang ditaruh di dalam batin itu, iaitu mata hatinya. Dan datanglah yang hak, hilanglah yang batil. Bila mata hatinya dah terangkat, penutup mata hatinya dah terangkat, nampaklah benda betul. Hilanglah benda yang salah. Lalu kita tanya dalam hati, Ustaz nak tinggal dunia semua ke? Bukan. Tubuh kita di dalam alam dunia, hati kita memandang kepada akhirat, rasa kita bersama Allah.
Macam mana tu Ustaz? Selagi kita hidup, lakukan segala urusan dunia yang tidak terkeluar daripada syariat, dan himpunkan semua urusan dunia menjadi kenderaan kita untuk menuju kepada akhirat, agar rasa bersama Allah ini tidak hilang. Dan kuncinya untuk kita dapat dua perkara yang di atas, kekalkan rasa bersama Allah. Ketika tubuh kita ini liar dengan dunia dan mengakibatkan hati kita terpesong daripada akhirat, rasa bersama Allah inilah yang mengingatkan kita, engkau dah sesat ni, engkau dah tersasar ni. Kan kau doa dalam semayang, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jagalah aku ya Allah, jangan aku duduk tempat orang sesat. Aku sesat dengan nama, aku sesat dengan duit, aku sesat dengan pujian orang. Padahal benda yang aku sesat ini buatkan aku tak boleh nak balik besok. Ni yang kita takut. Jadi tuan-tuan, cukup setakat ni, dah 93 minit. InsyaAllah ada rezeki, ada umur, kita jumpa bulan depan. Kenapa Ustaz kena mengaji macam ni? Supaya kita boleh ingat dengan dia. Kita mengaji ni bukan nak pandai tuan-tuan. Kalau kita pandai pada ilmu tapi bodoh nak ingat Allah, ilmu ni tak guna. Yang kita belajar ini supaya kita dapat ingat dia. Kita pandai nak ingat Allah. Yang ni yang kita nak. Jadi sebelum saya tutup, boleh tak kita baca sama-sama zikir taubat tadi? Sama-sama kita baca. Saya baca, tuan-tuan, kita bacalah dengan hati yang penuh dengan silap. Saya ajak tuan-tuan baca, kita baca dengan hati yang penuh dengan silap dengan Allah. Ya Tawwab, tub alaina warhamna wanzur ilaina. 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 Ya Tawwab, tub alaina
وارحمنا وانظر إلينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا. وآخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, tolonglah lembutkan hati-hati kami, Ya Allah. Kami tidak mahu balik menemui Engkau sebagai hamba yang keras hatinya di hadapan Engkau besok, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, lembutkan hati kami dengan Al-Quran, lembutkan hati kami dengan segala peringatan yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lembutkan hati kami, Ya Allah, dengan agama-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, lembutkan hati kami dengan kalimat-kalimat zikrullah. Ya Allah, tolonglah Kau lembutkan hati-hati kami yang keras ini, Ya Arhamar Rahimin, yang menyebabkan kami ini jadi orang sombong, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan kami hamba yang sentiasa tunduk kepada Engkau, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolonglah maafkan kesilapan kami, ampunkan segala dosa-dosa kami. Ya Allah, tolonglah pimpin hati kami, Ya Allah. Pimpinlah lidah kami, Ya Allah. Pimpinlah seluruh anggota kami, Ya Arhamar Rahimin, ke jalan-Mu yang lurus, Ya Arhamar Rahimin. Kami tak kuat, Ya Allah. 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 Kami tak kuat, Ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.